Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan mata pelajaran Muamalat Darjah 5, iaitu pelajaran yang kelima bertajuk Al-Wakalatu ataupun mudah disebut Al-Wakalah. Okey, kita lihat pengertian Al-Wakalah. Okey, pengertian Al-Wakalah ada dua, pada bahasa dan juga pada istilah. Okey, pada bahasa yang Al-Wakalah bererti serahan, menyerahkan atau mewakilkan. Manakala pada istilah pula menyerahkan atau mewakilkan sesuatu pekerjaan yang boleh dilakukan sendiri kepada orang lain dalam masa hidupnya. Itu adalah pengertian Al-Wakalah. Okay, lihat pula hukum Al-Wakalah. Hukum Al-Wakalah adalah harus. Harus tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini pula adalah dalil Al-Wakalah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fab'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim min. Daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-19 yang bererti, sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang boleh, yang lebih baik lagi halal yang dijual di situ. Okey, ini dari Al-Quran ya, dalil daripada Al-Quran. Okey, kita lihat pula dalil dari hadis Rasulullah. Daripada Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahu dinaran yashtari bihi syatan fashtara lahu bihi syataini ba'a ihdahuma bidinarin wa syatin fada'a laha bil barakah fi bai'ihi wa kana lahu ishtarat at-turaba la rabiha fi. Riwayat Imam Al-Bukhari. Erti daripada hadis tadi iaitu daripada Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Dengan wang itu dibelinya 2 ekor kambing. Kemudian salah satunya dijual seharga 1 dinar. Lalu dia bertemu baginda Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan wang 1 dinar. Maka baginda Nabi SAW mendoakan beliau dengan keberkatan dalam urusan jual belinya itu. Sesungguhnya apabila dia berniaga, debu tanah sekalipun pasti mendapat keuntungannya. Ini pula adalah rukun Al-Wakalah. Rukun Al-Wakalah ada 4 perkara. Yang pertama boleh tengok dalam kotak berwarna biru pekat, Al-Wakil, iaitu orang yang menerima wakil. Tengok yang kedua, kotak biru cair, Al-Muwakil, orang yang memberi wakalah. Yang ketiga, Al-Muwakkal minhu, sesuatu yang diwakilkan. Dan yang terakhir adalah as-sighah, iaitu lafaz, ijab dan qabul. Kita lihat pula syarat-syarat bagi rukun Al-Wakalah yang 4 tadi. Okey, yang pertama syarat Al-Muwakil. Syarat Al-Muwakil ialah hendaklah ia sah mengerjakan perkara yang diwakilkan. Contohnya, contoh yang pertama, seorang wali nikah mewakilkan qadi untuk menikahkan anaknya. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, seseorang menjual barang milik orang buta. Dia menjualkan. Jualkan je, duitnya dibagi pada orang buta tu semula. Kiranya wakil lah. Itu syarat yang pertama, syarat muwakil.
Okey, lihat syarat yang kedua iaitu syarat al-wakil. Okey, syarat yang wakil yang pertama ditentukan orang yang tertentu dengan jelas oleh muwakil. Yang kedua, sah mengerjakan perkara yang diwakilkan kepadanya. Okey, lihat yang ketiga iaitu syarat al-muwakkal minhu. Syarat al-muwakkal minhu yang pertama, barang tersebut ataupun sesuatu yang nak diwakilkan itu haruslah milik muwakil. Milik muwakil. Yang kedua, sesuatu yang boleh diganti dilakukan oleh orang lain. Contohnya menjualkan, menikahkan, contoh yang tadi itulah. Okey, yang ketiga, pekerjaan yang maklum, iaitu yang dapat dikenal pasti. Jangan pula diminta suruh hantar barang tapi kita tak tahu barang tu barang apa. Okey, mesti pasti dikenal pasti sesuatu tersebut, pekerjaan tersebut. Yang keempat, dinyatakan jenisnya dan sifatnya. Okey, lihat info kuning yang di tepi tu. Perkara yang tidak sah diwakilkan. Ni antara perkara yang tidak sah diwakilkan. Yang pertama, urusan ibadat. Contohnya seperti solat dan puasa. Solat dan puasa tidaklah boleh diwakilkan ketika hayatnya, ketika hidupnya. Okey, yang kedua, urusan syahadah. Elak, li'an, bersumpah, zihar, nazar, ta'liq dan talak. Itu memang tak boleh diwakilkan. Okey, lihat syarat yang terakhir iaitu as-sighah, lafaz ijab dan qabul. Yang pertama, menggunakan lafaz yang menunjukkan kepada keizinan. Contohnya seperti aku mewakilkan engkau pada perkara ini. Contoh yang kedua, aku serahkan dia pada engkau. Okey, tengok yang kedua, tidak disyaratkan qabul daripada al-wakil tetapi disyaratkan tidak menolaknya. Seperti saya terima. Okey, syarat bagi as-sighah tadi yang ketiga harus ditaklikkan dengan suatu masa tertentu. Contohnya, aku wakilkan engkau untuk menguruskan perkara ini mulai sekarang hingga bulan Rejab. Dia mentaklikkan tu dengan sesuatu masa tertentu. Okey. Okey, untuk sebahagian lagi perkara-perkara lain dalam al-wakalah saya akan terangkan pada akan datang kita jumpa muamalat lagi. Saya akan sambung untuk jenis-jenis muamalat, apa lagi, dan seterusnya lah, tanggungjawab al-wakil dan sebagainya. Okey, wallahu alam. InsyaAllah. Assalamualaikum.